Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula dengarkan cerita yang abang nak sampaikan. Hari ni abang nak sampaikan dua cerita, tapi kedua-dua cerita ni boleh kata sangat panjang dan sangat unik. Abang minta maaf, abang terpaksa turunkan suara abang sikit sebab tekak dah tak berapa nak baik. Sekarang ni memang musim batuk agaknya, memang ramai orang batuk. Jadi cerita kali ini memang sangat-sangat unik. Dan sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, berikan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua, diampunkan segala dosa-dosa kita, dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mana tahu kan di kalangan kita ada yang mengaminkan orang alim pula tu. Jadi sama-samalah doa kita diangkat ke langit ke Allah Ta'ala. Moga-moga Allah kabulkan. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama diceritakan oleh seorang budak lelaki namanya Aiman, berlaku dekat Pulau Pinang tahun 2009. Aiman ni sebenarnya adalah seorang mak rempit. Abang tak tahu perkataan yang sesuai lagi, tapi abang rasa mak rempit tu pun sesuai lah. Sebab dia punya aktiviti adalah aktiviti yang paling digemari melomba motor. Jadi Aiman ni memang ada satu grup melomba motor. Tapi di kalangan kawan-kawan dia yang satu grup lomba motor ni, dia kata ada macam-macam perangai. Ada yang kaki perempuan, ada yang baik dia kata, ada yang ingat semayang. Cuma kecintaannya pada motor tu lebih. Jadi dia kata janganlah disangkakan semua budak-budak motor tu semua jahat-jahat. Ada juga yang baik. Macam Aiman, dia kata dia seorang yang tak tinggal semayang, tapi dia suka berlomba. Sebab apa? Dia kata punca dia berlomba adalah untuk menguji motor yang dia buat dekat bengkel yang selalu dia jadi customer tu. Dia kata itulah sebagai hobi dia. Dan dalam grup dia juga ada yang kaki ekor, suka beli nombor ekor. Jadi dengan kata lain, macam-macam lah orang dekat dalam grup dia ni. Jadi nak jadi cerita, pada satu hari tengah Aiman rehat-rehat, dia dapat panggilan daripada kawan dia. Dan suara kawan dia ni macam dalam keadaan yang sangat cemas. Lepas tu dia pun katalah, bolehlah kalau kau nak datang rumah aku, okey je. Waktu tu memang Aiman duduk dekat rumah bujang. Walaupun rumah keluarga dia ni memang terletak dekat Pulau Pinang, tapi dalam pulau yang sama. Cumanya Aiman lebih selesa untuk duduk dekat rumah bujang sebab dia rasa bila dia duduk dekat rumah bujang, hubungan dia dengan kawan-kawan dia rapat. Tapi kalau ada masanya dia rindu dengan mak ayah dia balik je rumah mak ayah dia kata. Jadi bila dia dapat telefon, dia kata kawan dia nak jumpa, dia pun tak ada masalah. Dia kata datanglah rumah aku ada dekat rumah. Dia kata hujung minggu ni aku tak pergi mana-mana. Malam karang bawa aku pergi tengok orang merempit, dia kata. Jadi kawan dia pun datanglah. Kawan dia datang seorang. Jadi bila kawan dia datang tengok muka pucat lain macam, tiba-tiba Aiman tanyalah. Tak adalah tiba-tiba. Aiman tanyalah, apa masalah kau ni? Kenapa muka kau macam ketakutan? Kata ada kau nampak benda-benda makhluk alam sebelah ke? Jadi kawan dia ni di antara tak tahu nak beritahu macam mana, tapi akhirnya dia terpaksa beritahu Aiman sebab Aiman lah salah seorang sahabat yang dia percaya. Dia cakap macam ni, sebenarnya aku dah mengandungkan sebenarnya aku dah mengandungkan Laila. Laila tu makwa kepada kawan dia ni lah. Terkejut gila Aiman pada waktu tu. Aiman cakap, kau tahu tak, korang belum kahwin, korang belum menikah, macam mana kau boleh mengandungkan si Laila? Lepas tu kawan dia cakap dia pun tak tahulah macam mana. Segala jenis usaha dia dah buat untuk mengelak daripada mengandung. Tak tahulah entah sentuh belah mana, entah tiba-tiba dah mengandung, dia kata. Dia pun susah hati macam mana aku nak buat ni Aiman. Lepas tu Aiman cakap, kalau gugurkan, benda ni dikira berdosa. Tapi kalau kau kekalkan kandungan tu dekat dalam kandungan Laila, perut Laila, kau kena bertanggungjawab, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, kawan dia jadi huru-hara, dah sedih sangat lah. Sebab kawan dia ni pun budak Pulau Pinang juga, budak Pening juga. Jadi kalau cerita ni tersebar, boleh kata satu Pulau Pinang tahulah. Di kalangan budak-budak motor mesti riuh. Walaupun budak-budak motor ni orangnya, iyalah budak-budak yang cergas kan, ajak sedap sikit cergas. Tapi mengandungkan anak orang ni adalah sesuatu benda yang
tak berapa nak baik lah juga sebab kena bertanggungjawab kan. Lepas tu Aiman tanya mana Laila. Dia kata Laila ada duduk dekat rumah kawan dia. Laila tak berani nak balik rumah mak ayah dia sebab dia takut kalau dia balik rumah mak ayah dia nanti kan mak ayah dia perasan pula, jadi benda besar, kecoh. Terpaksalah diorang berkahwin. Dia kata umur masih muda lagi, masih nak merancak lagi, tiba-tiba takkan aku nak pikul tanggungjawab pula kan. Jadi Aiman pun terfikir-fikir apa yang aku perlu buat, Jadi Aiman cakap macam ni lah, tak ada benda lain yang kau perlu buat. Kau pergi jumpa dengan mak ayah Laila, kau mengaku je dengan mak ayah Laila apa yang korang dah buat. Tapi kawan si Aiman tak nak mengaku depan mak ayah Laila sebab dia kata kalau aku mengaku depan mak ayah Laila, satu aku kena bertanggungjawab, yang kedua mak bapak Laila mesti bunuh aku. Dah lah Laila banyak abang, dia kata memang semua abang-abang dia keronyok aku rasa aku je lempeng. Memang habislah aku, dia kata. Habis kau nak buat macam mana? Tanya Aiman. Aiman kata, Aiman pula, kawan dia cakap macam ni. Aku ingat aku nak pergi jumpa seseorang lah. Aku nak pergi minta ikhtiar. Tapi Aiman dah tergerak hati. Jangan-jangan kawan dia nak gugurkan kandungan tu. Jadi Aiman tanya, sekarang ni umur kandungan tu dah berapa bulan? Kawan dia beritahu, dah masuk bulan keempat, dah masuk bulan ketiga keempat. Maksudnya perut Laila dah semakin nak membesar. Kalau tak ya memang orang boleh perasan tau. Kalau jiran-jiran kita yang mengandung kan, kawan-kawan kita yang mengandung bulan 3, 3 bulan, 4 bulan kita dah nampak perut dia besar. Jadi Aiman kata apa pun tindakan kau, yang penting kau ingat Tuhan. Kau dah buat salah sekali, kau jangan buat salah lagi. Lepas tu perbualan terhenti tahap situ je, dan kawan dia pun berpisah dengan Aiman. Selang beberapa hari kawan dia telefon Aiman nak jumpa Aiman sekali lagi. Jadi Aiman kata okey, tak ada masalah. Mungkin Aiman kata dia dah jumpa penyelesaian yang paling baik untuk mereka berdua, disebabkan mengandung secara tak sengaja ni kan. Mana ada mengandung tak sengaja tu. Jadi okeylah, kata Aiman datang rumah. Bila kawan dia datang rumah, terkejut gila Aiman. Kawan dia bawa beg plastik hitam, dalam tu adalah uri. Lepas tu Aiman cakap, anak kau gugurkan ke? Dia kata, sebenarnya aku terpaksa, dia kata, aku terpaksa gugurkan kandungan sebab aku dengan Laila tak sanggup untuk bertanggungjawab. Jadi dia kata, dan pada masa yang sama baby tu pun meninggal dunia. Baby tu dikebumikan oleh pihak klinik. Dia kata dia buat proses ni dekat satu klinik dekat Pulau Pinang, tapi tak didedahkan klinik mana, abang pun tak tahu. Dan dia cuma bayar dekat klinik tu untuk uruskan baby, dan klinik tu pun bertanggungjawab lah untuk kebumikan baby tu. Sama ada dikebumikan secara elok atau tidak, tak pula dia beritahu pada abang. Jadi yang pada Aiman ni sekarang adalah uri. Aiman tanya dengan kawan dia, aku nak buat apa dengan uri ni? Buat sup ke apa benda ni? Dia kata, tolonglah Aiman, engkau kan ada rumah mak ayah kau boleh tak tanam uri ni dekat kawasan rumah mak ayah kau? Sebab rumah mak ayah kau kan rumah kampung, boleh tak tolong aku? Jadi Aiman kata macam nak tak tolong kan, kesian. Dia kata, tak apalah, dia kata kau bagi uri tu kat aku. Jadi Aiman pun buka lah plastik hitam tu. Dia nak pastikan plastik tu dalamnya ada uri. Tak tahulah kalau tiba-tiba dalam tu ada daging korban ke. Yelah, dia nak pastikan aje lah kan. Jadi bila dia buka, dia tengok ada duit RM1. Dia pun pelik, kenapa kalau tak duit RM1? Dia kata, entahlah, aku rasa macam dengar petua untuk mengelakkan benda-benda buruk berlaku, kena letak RM1. Tu kurafat namanya. Jangan ikut tau. Jadi dia pun macam, okeylah, mungkinlah dia dengar petua daripada mana-mana kan. Jadi Aiman pun bawa lah bungkusan plastik tu, bawa balik rumah mak dia. Waktu Aiman bawa balik rumah mak dia ni, dekat kampung di Pulau Pinang ni, waktu tu jam 11 malam. Jadi dia letaklah, dia ikat betul-betul plastik tu, dia memang cantik ikat. Lepas tu dia letak dekat tepi rumah, dekat dalam pasu, dekat kawasan pasu, dalam pasu mak dia yang tak guna, dia letak dekat situ. Dan duit RM1 pun dia letak kat situ. Lepas tu kawan Aiman tadi yang bagi uri tadi dah balik lah, tak ke mana-mana lah. Jadi Aiman pun bila dia dah balik ke kampung, dia pun kontak lah dengan kawan-kawan kampung dia, sebab dah alang-alang kan ada jumpa mak ayah dia. Dia pun kontak lah dengan kawan-kawan kampung dia. Lepas tu dah jumpa dengan kawan-kawan kampung. Di kalangan kawan kampung dia ni, ada seorang yang memang kaki ekor. Jadi Aiman ceritalah, kau tahu tak, aku sekarang ni ada dalam keadaan dilema. Dia kata, kawan aku ada bagi uri dan bagi RM1. Dia kata nak suruh aku tanamkan uri tu dekat rumah mak aku. Cuma aku sampai pun 11 malam kan, jadi takut juga kalau apa-apa berlaku. Jadi kawan dia yang kaki ekor ni dengar, engkau ada bawa uri dan dalam tu ada duit. Engkau tahu tak, itu adalah petanda paling baik untuk dapat jackpot.
untuk nombor ekor keluar besok pagi. Lepas tu Aiman kata, agak-agak lah kan, mana nak ada nombornya, yang aku nampak dekat duit tu RM1 aja kan, ada nombornya RM1 aja. Lepas tu kawan dia cakap, itulah kau tak perhati betul-betul. Kan di setiap duit ada nombor siri. Nombor siri tu kalau dicai-caikan, memang boleh dapat nombor naik untuk esok, untuk tikam nombor besok, nombor ekor lah. Lepas tu dia kata, bawa aku pergi ambil benda tu, ambil duit tu, tengok uri tu. Jadi waktu kejadian tu, Aiman kata pukul 5 pagi. Jadi diorang pun patah balik ke rumah mak bapa Aiman dengan kawan-kawan yang memang kaki ekor. Jadi sampai dekat tepi rumah mak Aiman tu, Aiman nak buka lah plastik tu. Bukan buka plastik, Aiman pun ambil plastik tu. Lepas tu dia pelik gila, kenapa plastik tu ringan. Dia kata dalam tu ada uri, dan uri tu agak berat. Dia pun ambil plastik tu, apa sah plastik ni ringan. Dan dia buka plastik tu memang dah diikat cantik. Bila dia buka dalam dia, uri dah tak ada, tapi duit RM1 tu ada. Jadi kawan dia yang kaki ekor ni ambil duit RM1 tu. Dia kata duit RM1 tu ada ong lah kan. Dia cai nombor. Dalam agama Islam memang tak boleh lah untuk beli-beli nombor ni, berdosa. Yang abang belajar lah kan. Jadi dia kata dia ambil duit tu, dah ke mana-mana. Dia pergilah cai nombor, susun-susun nombor ni. Tapi yang Aiman ni, dia pelik, mana perginya uri tu. Dia cek keseluruhan plastik, tak ada pula lubang, dan tak ada nampak tanda-tanda plastik tu dirobek. Kalaulah plastik tu memang uri tu dimakan oleh binatang, plastik tu akan terkoyak-koyak kan. Tapi kenapa plastik tu tak terkoyak? Tapi di kawasan plastik tu ada satu kawasan yang agak berlubang, tapi lubang dia sangat kecil, macam dikoyakkan, cuma dia sangat kecil, sangat halus. Agak mustahil kalau orang buat dan dikeluarkan uri daripada lubang yang kecil tu. Dia kata besar ibu jari, jari kelengking dia punya lubang tu. Dia kata mustahil lah kalau ada orang keluarkan. Okeylah, tak apalah, uri tu pun dah hilang lah, dia tak ada nak ke mana-mana lah kan. Okey, jadi dalam masa bila dah habis peristiwa tu, bila besok paginya Aiman pun minta diri dengan mak ayah dia nak balik rumah sewa dia. Jadi Aiman pun balik rumah sewa siang tu. Tak jadi apa-apa pun, Aiman kata okey je. Tapi start daripada malam tu, 3 malam berturut-turut, Aiman dengar bunyi perempuan mengilai-ngilai dekat telinga dia. Dia kata puas dia cari mana datang bunyi mengilai tu, tapi dia tak jumpa. Waktu tu Aiman duduk dekat rumah sewa dia, nak tidur dengar orang mengilai. Paling ketara dia dengar orang mengilai waktu pukul 12 malam. Dia sempat tanya dengan kawan-kawan dia yang duduk sama rumah dengan dia. Seorang pun kawan-kawan dia tak dengar, tapi Aiman dengar bunyi mengilai tu sampai dia rasa nak menangis. Dia ketakutan sampai nak menangis. Dan bunyi orang mengilai tu, perempuan mengilai tu, diselang-selikan dengan bunyi, "Aku nak lagi." Jadi Aiman tahu sebenarnya yang ambil uri tu bukanlah binatang ataupun manusia, tapi Aiman yakin yang ambil uri tu adalah seseorang daripada alam sebelah. Mungkin dijadikan uri itu sebagai makanan santapan dia. Jadi selama 3 hari berturut-turut, setiap malam Aiman dalam keadaan yang ketakutan, sampai dia terpaksa tidur dengan kawan-kawan dia bersempit-sempit dekat rumah tu. Walaupun selalunya dia tidur seorang, tapi 3 malam ni dia tak sanggup tidur seorang. Dia kata dia terpaksa minta teman dengan kawan-kawan dia. Bunyi mengilai tu bergema-gema, sampaikan kadang-kadang dia perasan seolah-olah badan dia ditarik-tarik, kakinya ditarik-tarik sewaktu tidur. Dan yang menarik tu adalah Makcik Rockers dengan bunyi, "Aku nak lagi." Seram abang. Jadi Aiman, mujurlah Aiman kata peristiwa tu hanya berlaku 3 hari. Selepas 3 hari, dia kata hari keempat, Alhamdulillah tak ada lagi dah orang nak minta uri tu. Mungkin uri tu dah sedap sangat kot agaknya uri tu dijadikan bahan makanan kan. Selepas hari yang keempat tu, tiba-tiba Aiman dapat telefon daripada Laila, makwa kepada kawan dia. Jadi Laila cakap dia nak jumpa dengan Aiman. Aiman pun kata okeylah, tak ada masalah, datanglah rumah aku. Lepas tu bila dia tengok Laila, muka Laila pucat. Dia tanyalah dengan Laila, "Kenapa Laila?" Dia kata sebelum aku jawab kau punya soalan ni, aku nak tanya kau satu soalan. Mana pergi uri yang
power aku bagi dekat engkau. Lepas tu Aiman kata, Aiman tak naklah cakap burrito hilang kan. Dia cakap macam ni, aku dah kubumikan dekat rumah mak aku, semuanya Alhamdulillah baik-baik aja. Dia kata, aku dah kubumikan, kau jangan risau, uri tu dah tanam. Kenapa Laila? Dia kata, selama 3 malam, setiap malam perut aku seperti dipijak-pijak. Sakitnya tak boleh nak cakap. Dan pada masa yang sama, dekat telinga aku 3 hari berturut-turut dengar orang menjerit-jerit minta uri. Ya Allah, dia kata waktu tu Aiman bila dengar cerita Laila, dia kontrol muka dia. Tak naklah dia terkejut, tak naklah nampak dia macam aku pun mengalami benda yang sama. Tak nak, dia tak nampak macam tu. Nanti kan kantoi pula dia tak tanam uri tu hilang kan. Dia kata. Jadi tu yang Laila tanya. Dia kata, aku tanya dengan kau ni mana pergi uri. Tapi kalau dah tanam tu, kenapa tiba-tiba setiap malam, 3 malam yang lepas aku dengar ada orang minta uri, kata. Lepas tu kata Aiman, mungkin aku tanam dalam keadaan yang elok. Cumanya hilang kau kan, kau lahirkan anak luar nikah kan, atau kau tak beritahu bapak kau kan. Inilah balasannya. Sempat pula Aiman salahkan si Laila. Tapi akhirnya ceritanya berakhir dekat situ. 3 malam Laila dengan Aiman diganggu dengan bunyi orang minta uri, perempuan, dan juga perut Laila dihinjak-hinjak. Dan peristiwa ni tak pula Laila beritahu pada boyfriend dia. Tapi Alhamdulillah, kata Aiman, selang beberapa bulan, Laila dengan kawan Aiman tu, yang lelaki tu, akhirnya mendirikan rumah tangga dan mereka aman bahagia sampai sekarang. Sekarang ni pun dah beranak pinak. Jadi kalau Laila dengan cerita ni, Aiman dengan cerita ni, pengajaran yang terbaik adalah walaupun ialah dosa dah dibuat kan, melahirkan anak luar nikah, tapi perlulah diuruskan sebaiknya, sebab uri tu sebahagian daripada organ manusia dan perlu diuruskan sebaiknya, ditanam sebaiknya. Tapi dah hilang macam tu, nak kata benda alam sebelah ambil makan pun abang tak boleh nak tuduh. Tapi itulah yang Aiman kata, dia dengar ada orang minta uri selama 3 hari berturut-turut. Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang lelaki, berlaku pada tahun 1960 dekat Rembau. Tapi bukan cerita dia, cerita emak dia. Kita namakan mak dia dengan nama Diana sebab dia tak beritahu ke abang nama mak dia, dan abang gunakan nama yang dicadangkan oleh penonton, Diana. Jadi Diana ceritakan benda ni pada anak dia, anak lelaki dia, dan anak lelaki dia cerita ke abang. Jadi sekarang ni kita berbalik pada tahun 1960, iaitu cerita emas. Okay. Ceritanya bermula macam ni. Pada tahun 1960, lebih kurang pertengahan lah, Diana dengan mak dia berpindah ke rumah nenek dia dekat Rembau. Nenek dia ni ada satu rumah pusaka yang sangat besar, dia kata. Rumah tu memang sangat cantik. Rumah tinggi, dengan kata lain, dia punya tiang tu boleh kata daripada jarak daripada tanah ke rumah tu agak tinggi sampai orang boleh lalu bawah dia. Rumah tu dia kata sangat cantik. Dekat dengan sawah, dekat dengan tali air. Kalau dijadikan penggambaran filem, memang cun sangat-sangat. Dia kata rumah tu terletak dekat Rembau. Dia kata dia berpindah dekat rumah tu, duduk dengan nenek dia sebabnya dia nak kata bapak dia bekerja sebagai askar dan mak dia selalu tinggal dekat rumah sorang-sorang. Jadi disebabkan mak dia selalu tinggal rumah sorang-sorang, keselamatan mak dia agak tergugat jugalah kan. Sebab sorang-sorang, dengan pula anak pula perempuan. Jadi dia kata nak tak nak terpaksa mak dia dan juga Diana dan juga mak dia balik ke kampung asal mak dia dekat Rembau. Jadi diorang pun tinggal lah dengan atuk dengan nenek dekat Rembau. Cumanya Diana cakap dekat rumah tu ada nenek dia aja, sebab atuk dia sejak menikah muda tu memang jarang atuk dia balik. Atuk dia lebih seronok duduk dekat rumah nenek muda, dia kata. Jadi nenek dia sangat survival lah, dia kata. Walaupun nenek dia tinggal seorang tanpa atuk kadang-kadang balik. Kalau balik pun dia kata atuk dia cecah-cecah ponggong je, dia kata. Tapi nenek dia uruskan rumah tu memang daripada mula sampai habis, memang daripada A sampai Z dia uruskan rumah tu, termasuk makan minum Diana dan juga mak Diana. Pada masa yang sama, bila mak Diana dengan Diana duduk rumah tu, diorang pun tolong-tolonglah nenek untuk uruskan urusan rumah kan. Dan rumah tu juga ditinggal bersama-sama. Ya abang berbelit. Dan dekat rumah tu, selain daripada Diana, mak dia, nenek, ada lagi seorang yang tinggal dekat rumah tu, iaitu pakcik Diana, adik kepada mak dia.
Dan menjadi kebiasaan orang rumah tu, kata Diana, lelaki tidur dekat beranda, perempuan tidur dalam rumah. Lelaki tidur kat beranda, abang kalau disuruh tidur kat beranda, huru-hara. Cerita seram pun huru-hara lagi suruh tidur kat beranda dekat dalam kampung kan. Tahun 1960, siap baik abang tak hidup tahun tu. Dia kata memang jadi kebiasaan pakcik dia akan tidur kat beranda, mak dia, Diana dan juga nenek akan tidur dekat dalam rumah. Memang orang kampung mana-mana dekat Rembau tu memang macam tu lah perangainya. Memang itu dah jadi adat budaya. Okey. Jadi nenek dia, sejak Diana tinggal dengan nenek dia, ada 2 pantang larang dekat rumah tu. Yang pertama, nenek dia cakap jangan main-main dekat tali air yang ada dekat tepi rumah dan belakang rumah. Dan yang kedua, jangan main dekat kawasan pokok kundang. Budak dia nak kata waktu tu dia umur sekolah rendah, dia ingat tapi kadang-kadang dia terlupa. Jadi nak jadi ceritanya, pada hari yang dia terlupa tu, pada satu hari dia bermain dekat tali air. Dia main dekat tali air sampailah maghrib. Waktu tu nenek dia ada dekat rumah depan. Nenek dia tak perasan, mak dia tak perasan. Diana lagi seronok lah main dekat tali air tu. Sebab Diana cakap dekat kawasan tali air tu, dia punya pemandangan memang cantik. Air dia dekat tali air tu sangat jernih. Tapi tengah-tengah dia main dekat kawasan tali air tu, main baling-baling batu, tiba-tiba dia bukan terperasan, tiba-tiba dia nampak ada 5 ekor binatang macam burung berdiri dekat sebelah tali air. Dia kata pelik sangat binatang tu. Bentuk dia macam burung puyuh, cuma badannya besar macam itik. Muka dia muka burung, tapi paruh dia daripada paruh itik. Badan dia bulunya hitam, tapi bulunya hanya ada di kawasan kepak. Di kawasan dada sampailah ke ponggong dia. Tongking, sampai ke tongking dia tak berbulu, tapi berkulit warna merah. Dan binatang ni ada mata yang macam mata ular. Yang satu tu kan, macam mata ular warna merah. Waktu tu Diana pelik. Dia kata, binatang apa ni? Nak kata itik, bukan itik. Dia tak pernah tengok binatang ni. Dia kata inilah pertama kali. Dan binatang tu berdiri betul-betul depan Diana. Diana tengok binatang tu, binatang tu tengok Diana. Binatang tu tak berbunyi, Diana pun tak berbunyi. Dia biarkan aja. Jadi selang beberapa minit, tiba-tiba dia dengar macam ada orang berlari daripada belakang. Orang tu, dia tak tahu siapa mula-mulanya. Dia dengar ada orang berlari daripada belakang, tiba-tiba orang tu tepuk bahu dia. Dan dia pun tengoklah orang tu, rupanya nenek dia. Nenek dia dengan muka yang senyum, dia cakap macam ni, sedapnya bau kain batik engkau petang ni. Ulang balik. Sedapnya bau kain batik engkau petang ni, minyak wangi apa yang kau pakai ni? Dia kata. Waktu nenek dia cakap macam tu, terus binatang-binatang tu tak tenung pada Diana. Dia tenung Diana seolah-olah macam Diana tu musuh tau. Jadi bila nenek dia cakap macam tu, dia seolah-olah macam satu ayat menyapa. Binatang tu terus turun dekat tali air dan duduk dekat atas tali air. Dia tak berenang tu, dia tak bergerak, diam aja 5 ekor dekat atas tali air. Lepas tu nenek dia cakap sekali lagi, cantiknya kain batik yang kau pakai ni, mana kau dapat kain batik ni? Waktu tu Diana pandang betul pada binatang-binatang tu. Dan tiba-tiba kelima-lima binatang tu tenggelam dalam air. Hilang macam tu aja. Waktu tu Diana baru perasan, itu bukan binatang daripada alam kita, tapi tu mungkin adalah binatang daripada alam sebelah. Terus nenek dia capai tangan Diana naik atas rumah. Lepas tu Diana kata kena marah lah. Nenek dah cakap jangan main dekat tali air, nak main juga. Tengok dah jumpa 5 sekawan tu. Lepas tu dia nak tanya, apa benda tu Nek? Nenek pun tak tahu. Sejak nenek duduk rumah ni daripada moyang kamu, itulah binatangnya. Kalau ada waktu maghrib, waktu dekat-dekat maghrib, dia akan muncul. Dan itu bukan binatang daripada dunia kita, itu adalah binatang daripada dunia sebelah. Tenganga dia nak dengar. Patutlah nenek dia tak kasih main dekat tali air. Rupanya ada kemunculan makhluk yang tak tahu apa bendanya. Badannya tak berbulu, tapi kepaknya berbulu warna hitam, badannya warna merah.
nampak macam pelik kan, paruhnya daripada daripada itik, mukanya muka burung. Jadi kita kata paruh tu lebih besar daripada muka. Memang pelik macam alien. Oh, lagi satu, mukanya berkedut-kedut. Pelik kan? Okey. Jadi dia nak kata okey, dia dah tahu tali air tak boleh dibuat main. Sekarang ni ada lagi satu tempat iaitu pokok kundang. Okey. Jadi dia kata dia memang tahu pokok kundang tu terletak dekat belakang rumah, agak jauh. Dan dia memang tak berani nak pergi kat pokok kundang tu sebab jalan nak mengarah ke pokok kundang tu memang selalunya, bukan selalu, memang agak bersemak sikit. Kadang-kadang ada ular kan, bahaya lah kan. Jadi dia tak pernah main dekat pokok kundang tu. Nak jadi cerita, pada satu malam, dia kata, pada satu malam dia kata dia dengar ada orang tergelak-gelak, menangis, tergelak, lebih kurang ramailah, dia kata lebih kurang 10 orang macam tu, dan bunyi tu datang daripada pokok kundang yang ada dekat belakang rumah. Nak jadi cerita pula, bilik Diana dengan mak dia adalah terletak dekat sebelah dapur, maksudnya dekat kawasan belakang. Jadi Diana bercadang nak pergi ke dapur, buka tingkap dapur, dia nak tengok apa benda. Waktu tu dia kata dah pukul 11-12 malam, tapi tergelak-gelak, menangis, tergelak-gelak. Macam dia kata seolah-olah ramai orang tergelak. Bukan, lebih kurang macam tu lah kan. Dia kata, tapi dia tak seram, dia kata, dengar orang tergelak-gelak. Jadi dia pun dalam keadaan yang budak kan, nak tahu apa benda tu, dia tak rasa seram, dia kata waktu tu. Dia pun pergilah ke dapur, dia baru nak selak tingkap dapur, tiba-tiba nenek dia, Diana! Nenek dia panggil, tutup tingkap tu. Jadi terkejutlah Diana pun tutup dah tingkap. Lepas tu Diana pergilah berlari ke arah nenek. Dia tanya, nenek bunyi apa orang yang tergelak-tergelak tu? Lepas tu nenek dia cakap, nenek tak tahulah Diana tahu ke tidak atau faham ke tidak apa yang nenek cakap. Sebenarnya yang tergelak dengan menangis dekat pokok kundang tu adalah Makcik Rockers. Abang tak boleh nak beritahu nama sebenar, abang beritahu nama samaran. Itu adalah Makcik Rockers. Dekat kawasan pokok kundang tu adalah rumah diorang. Lepas tu Diana cakap, tak takut ke Nek? Bukan benda tu membahayakan ke? Tak, dia kata, nenek pun daripada kecil memang dah selalu dengar benda Allah tu. Jadi kalau Diana ada semangat nak tengok, nenek boleh tunjukkan. Tapi bukan malam ni, di malam-malam akan datang bila Diana besar nanti. Tapi Diana ni, dia kata dia punya perasaan ingin tahu tu tinggi tau. Lepas tu dia cakap dengan nenek, bolehlah Nek, nak tengok Nek. Dia kata, okey, nenek kata, nak tengok malam ni ke? Nenek kata, nak tengok malam ni, kalau tidak Diana tak boleh tidur. Tengiang-ngiang dia tergelak-gelak. Waktu tu nenek cakap, jom kita pergi ke dapur. Nenek buka tingkap perlahan-lahan, dia nak tengok. Okey, tapi nanti kalau dia nampak kita, nenek kena bertegur sapa dengan dia orang. Lepas tu dia orang pun berdua pergilah dapur. Bila pergi dapur, nenek dia selak tingkap dapur, tapi selaknya kecil. Tapi bila dia selak tingkap dapur, Diana nampak dekat pokok tu, rambut panjang, pakai baju putih, bertenggek-tenggek dekat 20 ekor. Banyak sangat, dia kata. Dan memang nampak jelas bukan orang lain, memang Makcik Rockers. Mungkin mudalah kakak Rockers, dia kata. Banyak sangat, ramai bertenggek-tenggek dekat situ. Dan waktu nenek tu buka dan Diana memandang ke arah Makcik-makcik Rockers yang tengah bertenggek-tenggek tu, terus daripada Makcik Rockers tu tergelak-gelak, senyap, masing-masing pandang ke arah muka Diana dengan nenek. Terus nenek Diana cakap macam ni, amboi, sukanya korang tergelak-gelak kat belakang tu, kau main wangi lagi, pakai minyak wangi apa hari ni? Bila nenek dia cakap macam tu, terus benda tu sambung gelak balik. Hihihihi, banyak-banyak pula tu. Korang bayangkan dekat pokok kedondong bertenggek-tenggek, tergelak-gelak, ketawa-ketawa. Lepas tu bila nenek dia cakap macam tu, benda tu tak tergelak, nenek dia terus tutup tingkap dan cakap dengan Diana, itulah bendanya. Lepas tu Diana cakap, kita tak halau ke nenek? Tak payahlah halau. Mereka makhluk Allah, kita makhluk Allah. Kita sama-sama duduk dekat bumi yang sama. Kita tak kacau diorang takkan kacau kita. Kita saling menghormati satu sama lain. Sejak daripada tu Diana kata dia memang berhati-hati kalau nak buka pintu tingkap dapur. Setiap kali dia dengar bunyi orang-orang mengilai dan orang tergelak-gelak, dia kata. Tapi nak jadi ceritalah, pada satu hari dia kata, benda tu bergelak dengan ketawa dalam keadaan yang sangat kuat waktu tu tengah malam.
Dan itu menimbulkan kemarahan Pakcik Diana yang tidur dekat kawasan balcony apa tu, Anjung, yang tidur dekat kawasan Anjung tu. Lelaki kan dia tidur kat luar. Lepas tu pakcik dia sampai tak boleh tidur. Diana dengar daripada dalam bilik, pakcik dia menjerit, "Engkau orang ni memekak aja tengah-tengah malam, tergelak-gelak. Apa benda yang seronok sangat? Pergilah tidur, oi, dalam muka hodoh." Dia kat macam tu. Tiba-tiba Diana dengar pakcik dia menjerit dan pakcik dia rempuh pintu masuk dalam rumah. Jadi Diana, mak Diana dan juga nenek berterabur lah keluar daripada bilik masing-masing, pergi dekat tempat pakcik tu. Rupanya muka pakcik dah pucat, pakcik tercungap. Lepas tu nenek tanya, "Kenapa?" Dia kata, "Kenapa? Tadi saya nak tidur, benda tu tergelak-gelak, saya tangking dia, mak." Dia kata, "Tapi saya tak sangka tiba-tiba dia muncul dekat depan saya 3 ekor. Seorang bertinggik dekat ujung sudut, seorang bertinggik dekat ujung kaki saya, seorang bertinggik kat tangga. Lepas tu dengan muka, dengan taring yang panjang, mak." Dia kata, "Saya terkejut, mak." Sejak daripada tu pakcik dia tak berani lagi cabar benda alah tu. Dan setiap kali pakcik dia dengar tergelak-gelak, tutup je lah telinga pakai bantal. Dia kata memang benda tu jadi kebiasaan untuk keluarga Diana. Dan nenek dia kata dia tak kacau kita. Dan pada selepas peristiwa tu, sempat pakcik dia demam 3 hari 3 malam, terkejut. Tapi Diana ingatkan lepas kejadian tu pakcik dia tidur dalam rumah. Tak ada. Memang pakcik dia tidur dekat luar rumah, iaitu dekat kawasan Anjung. Itu memang dah jadi adat budaya orang dekat kampung tu. Dan Diana cakap rumah tu sekarang dah roboh. Bukan Diana cakap, anak Diana yang cakap rumah tu sekarang dah roboh. Dan selepas peristiwa tu, bapa Diana beli rumah dekat Bangsa. Dan sejak daripada tu Diana menjadi orang Bangsa. Dan Diana pun berkahwin, melahirkan anak dia yang cerita dekat abang ni, kisah mak dia yang bernama Diana, dengan 2 tempat misteri di kampung dia. Dia kata dekat kampung tu rumah dah tak ada, tanah sawah masih ada lagi, tali air masih ada lagi, tapi pokok kedondong lebih kurang lah pokok kedondong kot. Dia kata masih lagi, bukan, pokok kedondong tu dia tak tahulah ada lagi ke tidak, tapi dah tak pernah balik kampung tu lagi, dah tak ada siapa dah. Nenek dia pun dah meninggal, nenek dia dah meninggal, moyang kepada yang bagi cerita ke abang dia pun dah meninggal. Terima kasih sangat-sangat dah mendengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap cerita kali ini ada iktibar yang baik untuk kita semua. Terima kasih juga dah yang membeli baju yang abang jual, SPL, nak dijadikan cerita, sambal lara. Tapi sambal lara sekarang dah tak ada stok. Sebabnya hari tu kan mak kepada kawan abang yang buat sambal tu kan meninggal kan. Jadi tak ada siapa yang nak monitor macam mana sambal tu dibuat. Walaupun dia adalah orang-orang dia, cumanya tak ada orang monitor. Tapi Perapan Sate masih lagi ada, boleh lagi dapatkan mana-mana yang nak rasa resepi mak ayah abang. Jadi itu jelah yang cerita abang untuk hari ini. Abang harap ceritanya menghiburkan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.